Saya ada jumpa seorang hamba Allah, seorang ibu yang suami dia dah meninggal dunia, tapi hidup dia senang. Hidup dia senang walaupun dia tak pernah bekerja daripada awal kahwin. Dan lepas pada suami meninggal, maksudnya senang tu nak pergi mana-mana mudah, kehidupan serba cukup, rumah pun selesa, kereta pun selesa, kejap pergi sinun, kejap pergi sanun, macam itulah. Dia selalu ikut kuliah saya. Lepas tu anak dia bercerita, satu hari ada peluang berjumpa dengan anak, dia kata, "Ustazah, ibu saya adalah contoh isteri yang terbaik. Sepanjang saya membesar, ibu saya contoh isteri yang terbaik. Yang pertama, mak dia ni, ibu dia ni selalu membantu suami ayah dia lah, arwah ayah dia, untuk menjalankan tugas kepada ibu ayah. Sekarang ayah dah meninggal dunia, tapi hampir setiap minggu juga ni mak ni balik rumah, mak mertua, bapak mertua, jaga kebajikan, sambung, sebab bapak mertua, mak mertua ada lagi. Kalau dulu masa arwah ayah ada, hampir setiap minggu mak mesti masak buat persiapan untuk balik. Dapat jenguk, tak boleh tidur pun tak apa. Maksudnya tak jauh mana, Kuala Pilah ke apa, macam itulah, mesti pergi. Maksudnya usaha ni. Lepas tu mak dulu tak pernah keluar, melainkan keluar dengan ayah. Macam-macam lah dia cerita, dan mungkin itulah kelebihan mak sampai sekarang. Allah bagi dia kecukupan, hidup yang bahagia, tenang, gembira. Memang saya selalu tengok Hajah ni, senyum, wajah tenang. Dan kelebihan paling utama kerana kebaktian dia kepada suaminya. Kalaulah isteri betul-betul buat tugas, berbakti, buat baik, saya percaya suami akan berubah. Betul kan? Tapi buatlah kerana nak dapat redha Allah. Suami akan berubah, insya-Allah. Okey. Jadi nak sebut pasal nafkah ni, apa yang suami bagi kurang, syukur dan redha. Apa suami bagi lebih, syukur. Jadi kalaulah kita kan minta, "Bang, orang lain tu beli handbag tu, semua orang beli handbag tu, handbag apa? Coach." Contohlah, nak Coach. Bukan mahal sangat, 1,200 ya. Kan? Saya nak gak merasa beg Coach tu, awak bukan tak ada duit. Banyak duit dalam bank tu, hari saya tengok ada dalam 12,000, takkan tak boleh bagi 1,000 lebih. Kan? Buat bagilah untuk hadiah. Suami pun tak nak, tak payah, beg yang ada tu kan 120, okey lah tu. Tak payahlah beli yang 1,200. Kan contoh kan. Lepas tu isteri ni nak marah, lalu cakap, "Awak ni kedekut." Adakah dikatakan suami yang kedekut bila tak nak bagi beg yang dia nak? Dalam keadaan suami mampu. Suami dia minta 1,200, suami bagi 120. Ambil 120 ni, pergilah beli beg apa. Dah cantik dah 120, betul tak? Kalau isteri ni jenis yang tak qanaah, tak bersyukur, kurang bersyukur, awak ni kedekut lah. Keluar perkataan tu, betul tak? Sekarang ni suami ke isteri yang salah ni? Sebab tidak dikatakan kedekut. Kedekut ni istilahnya bila tak bagi nafkah yang asas, yang basic tak bagi. Yang tu barulah isteri boleh tuduh, boleh sebut suami tu kedekut. Yang mana berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita pergi berjumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku kedekut orangnya." Fahamlah ni, bukan sebab nak beli beg mahal, baju mahal, bukan kedekut sebab tak nak belanja makan, makan cukup kat rumah. Ini tambahan ni, bukan keperluan tapi kehendak. Tak boleh dikatakan kedekut. Bila Nabi dengar, lepas tu wanita ni kata, "Ya Rasulullah, boleh tak aku ambil hartanya, duitnya secara sembunyi?" Rasul kata boleh, mengikut keperluan. Jadi yang suami kedekut, jangan faham kedekut tak beli handbag, kedekut tu. Maksudnya suami tak bagi pun yang asas, yang basic pun tak cukup. Makan, pakai, bil telefon tak bayar, bil api air tu kan termasuk dalam tempat tinggal. Maka isteri boleh ambil secara senyap. Tengah-tengah tidur, dia tahu dah isteri macam ni kan, dia bawa habis duit tu. Dia bawa tak ada tinggal dah. Sampai pergi surau pun dia gulung dalam kain pelekat. Orang pelik, kenapa tebal sangat kain pelekat? Rupanya gulung ambil duit tu. Tu memang tahap kedekut sungguh lah tu. Kalau kes begini berlaku ya, saya sarankan kepada para wanita, kalau betul lah memang kedekut, makan pun tak cukup, duit suami tu ada, bukan tak mampu, tapi ada masalah kedekut ni. Tak hidup masin ke kita panggil apa ni? Haji bakhil ni. Haji bakhil ni, ya Allah, memang ada kes-kes saya terlalu berkira sangat. Berkira sangat.
Makan tu ya Allah, dia kata bukan suami saya tak ada duit ustazah, ada. Tapi kalau beli 2% pun dia kira, buat catatan, kira. Lepas tu makan ini je, saya dah muak dah ustazah. Bukan dia tak mampu beli ayam, tapi dia cari mana yang lebih murah lagi apa semua. Makan je yang ni, telur, duduk menyimpan. Jadi kata saya dengan anak-anak tak tahan dah, terlalu kedekut. Aiskrim depan rumah tu pun dia tak bagi. Kadang saya nak beli budak-budak nak aiskrim kan, membazir dia kata. Maksudnya dah dia tak teringin, budak-budak teringin kan. Tak tahan dah saya ustazah, saya nak keluar kerja, tak nak, tak bagi apa semua kan. Okey, jadinya bagi suami yang betul-betul berat kes begini, sebenarnya isteri ni boleh pergi buat aduan di mahkamah, memohon tuntutan nafkah dalam tempoh perkahwinan. Kalau nak guna kuasa mahkamah lah. Sebab ramai orang ingat tuntutan nafkah ni hanya boleh lepas bercerai baru tuntut nafkah. Nafkah apa yang boleh dituntut lepas cerai? Nafkah edah. Dapat sama macam dalam perkahwinan. Ini pun ramai yang tak tuntut. Nafkah muta'ah. Betul kan? Muta'ah apa ni? Lepas tu harta sepercarian. Tetapi sebenarnya kalaulah dalam perkahwinan suami ni kedekut, boleh pergi buat dalam mahkamah. Bukan nak bercerai, kenapa? Nak buat tuntutan nafkah dalam perkahwinan. Kalau tahu ada anak-anak kita ke, ikutlah siapa-siapa yang kedekut ke. Jadi bila mahkamah panggil, okey gaji kamu sekian. Jadi sebab kamu sekat sangat belanja isi anak-anak ni, sampai dia orang semua kena minta lulu nak beli aiskrim pun tak lepas apa semua ni. Jadi nanti pihak mahkamah buat apa? Arahan tolak auto debit kepada akaun isteri. Urusan tu boleh dibuat oleh mahkamah. Maksudnya setiap bulan duit daripada gaji suami automatik masuk dalam gaji isteri. Kalau askar kan dia buat macam tu. Askar kan ada duit masuk automatik kan. Dan suami kita bukan askar, kalau bukan maksudnya boleh minta dengan mahkamah. Lepas tu suami mesti bergaduh sekejap, saya minta maaf, saya terpaksa buat macam tu sebab saya tak tahan dah. Kalau tak, saya tak boleh nak terus nikah dengan awak. Lepas tu dia janji, saya akan bagi, saya tak akan berkira lagi. Bagilah peluang dulu. Sama juga tak berubah, saya terpaksa. Jadi hakim ni, mahkamah boleh bagi arahan surat kepada majikan untuk tolak automatik ke dalam gaji isteri. Bukan gaji isteri, akaun isteri lah. Jadi isteri ni bebas lah nak guna, pandai lah dia atur duit tu. Nanti hakim akan bagi ketetapan daripada gaji suami berapa jumlah yang mampu suami bagi pada nafkah bulanan kepada isteri. Bolehlah beli bedak sejuk kan. Bolehlah, benda-benda tu memanglah nampak macam bukan keperluan asas. Tapi bagi perempuan kan, berhias untuk suami tu termasuk dalam kewajipan tanggungjawab seorang isteri. Subhanallah. Jadi di antara sumber bahagia seorang suami ialah bila dapat isteri yang qanaah, iaitu bersyukur dengan apa yang ada. Masya Allah. Suami balik tangan kosong pun dia syukur. Suami bawa balik goreng pisang pun dia syukur. Tapi kalau tak qanaah, awak tak bawa balik apa-apa ko. Esok suami bawa balik goreng pisang. Goreng pisang ya ko. Tak ada benda lain ko. Tak bawa balik pun bising, bawa balik pun komplain juga. Cempedak tak ada. Aduh lah. Dalam on the way tu tak ada nampak manggis ke? Awak tak terfikir, ya Allah, nampak tak? Ini antara penderitaan seorang suami. Bila isteri kurang bersyukur dan berterima kasih. Tapi kalau isteri ni kan suami balik tangan kosong pun, alhamdulillah awak selamat. Syukur walaupun tangan kosong selamat. InsyaAllah, alhamdulillah. Pesanlah sebab dia tak kerti mikir, bang, kalau nampak manggis tu beli 2 biji pun jadilah. Bunyi macam kesian, dia beli 2 kilo. Kan, bang 2 biji jadilah, saya nak rasa je, nak buat rasa. Takkan dah nak beli 2 biji kan. Maksudnya, ya Allah, memang betul. Bayangkanlah kalau kita masak untuk suami kan, masak simple-simple je. Suami pula orang yang bersyukur. Makan, makasih, sedap. Bayangkan kalau suami kurang bersyukur kan, ni je ke lauk. Rasa nak masak lagi tak esok? Ataupun keluar masaklah sendiri. Kan, suami bersyukur, ya Allah sedapnya. Isteri ni akan ada rasa apa, esok nak masak special sikit. Jadi memang indah sangat kalau hidup saling berterima kasih dan saling bersyukur. Jadilah isteri yang mensyukuri pemberian suami. Subhanallah. Okey, kita tengok yang ke M.
Jangan melakukan sesuatu yang menyakitinya atau yang dibencinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang wanita menyakiti hati suaminya di dunia melainkan isterinya dari bidadari akan berkata, janganlah engkau sakiti dia. Mudah-mudahan Allah membinasakanmu kerana dia hanya orang asing di sisimu yang hampir akan meninggalkanmu kepada kami. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pernah dengar tak hadis ni? Yang memberi gambaran seorang isteri yang herdik contohnya, yang mengkasari suami. Suami ni suami yang baik, isteri ni mengkasari, tidak taat, tidak hormat, duk peli, bel daripada pagi sampai malam. Apa-apalah kan. Jadi ketika itu, setiap kali itu, bidadari syurga akan sebut benda ni. Jangan engkau sakiti dia. Mudah-mudahan Allah akan membinasakanmu. Na'udzubillah. Kerana dia hanya orang asing di sisimu yang hampir akan meninggalkan kamu kepada kami. Masya Allah. Maksudnya bila dia kata tunggu sampai masa suami kamu akan jadi suami kami dan kami akan melayani dengan yang terbaik. Maksudnya kelebihan nak bagi tahu kepada suami-suami di luar sana yang menderita dengan isteri-isteri. Isteri-isteri yang bermasalah Allah uji. Isteri maki hamun ke, isteri kaki pukul ke, isteri gangster ke. Ada, bukan tak ada. Suami kena pukul dengan selipar, suami kena pukul dengan senduk, yang dikejutkan pagi-pagi dengan kaki. Bukan tak ada, tapi orang lelaki ni dia kurang sikit nak bercerita. Tapi kes saya dulu ada. Ustazah, saya tak tahan dah, Cik kena pukul. Saya mula nak gelak agak, nampak badan sadar. Cik, maksudnya Cik pula kena pukul dengan isteri. Saya tak boleh angkat tangan pada isteri saya sebab mak saya tak pernah angkat tangan pada saya, Ustazah. Tapi isteri saya sampai setiap hari kok saya kena pukul. Dengan penyapu dia nak pukul saya, dia pukul. Dengan senduk, dia main pukul. Saya halang macam ni, tapi mau saya lawan, saya ni saya takut dia sakit. Tapi bila saya tanya suami yang macam ni kan, kenapa encik boleh bertahan isteri yang kasar macam ni kan? Sebab Ustazah, saya tahu dia dibesarkan dengan penderaan mak ayah dia. Biasa ada sejarah, anak yang dibesarkan kasih sayang, kelembutan, dia takkan kasar. Dia takkan ni. Sama juga yang isteri maki hamun. Maki dengan betul-betul hamun lah. Bukan main-main lah ni, level yang tinggi lah ni. Martabat tinggi. Suami akan tunjukkan mesej. Saya pernah share kan mesej tu. Semua jenis binatang lah keluar. Binatang. Hei babi, kau kat mana? Hei anjing, kau tak erti nak balik awal ke? Hei setan, hei sial. Mesej seorang isteri ni. Saya baca pun mata macam ni baca. Bukan cerita reka ni dalam surau ni kan. Lepas tu saya pun masa tu saya telefon isteri tu. Saya telefon. Puan, saya minta maaf. Kenapa puan cakap macam ni, kasar sangat dengan suami? Saya ingat jawapan dia pada saya. Ustazah, dah mulut saya mulut neraka. Nak macam mana? Saya rasa orang lain, Ustazah pun kan kalau marah keluar juga benda-benda tu kan. Saya kata tak, saya tak keluar ayat tu. Saya takkan keluar. Saya kata tak apalah puan ya, nanti kita jumpa insya-Allah, kita jumpa. Macam itulah, saya takut saya pula kena maki kan. Jadi cepat-cepatlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni kan mungkin ada yang tak tahu, yang live ni kan, dulu sebelum saya jadi penceramah penuh, penceramah bebas, saya sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor lah macam tu, di pejabat agama. Memang hari-hari dengar masalah rumah tangga lah. 80% yang mengadu perempuan, 20% yang mengadu lelaki. Yang dia orang tak ada arah dah. Dia tak cerita kat adik-beradik, kat mak ayah pun tak tahu ni. Jadi yang ni pun kes sama. Bila saya tanya, cik, lama cik sabar 10 tahun isi maki hamun macam ni, dapat gak anak 3 orang ya? Dia kata, Ustazah, isi saya baik. Makan pakai saya dia jaga. Dia jaga anak bersih, rumah bersih. Mulut dia je. Saya minta Ustazah tolong. Saya minta tolonglah Ustazah panggil dia, kot dia boleh berubah. Lepas tu saya kata, macam mana encik boleh sabar? Saya sebelum kahwin dah tahu mulut dia macam tu. Dah kono dah sebelum kahwin lagi. Habis tu macam mana encik boleh sabar? Sebab Ustazah dah jodoh kan. Kedua, dia memang dibesarkan dengan maki hamun mak ayah dia. Cerita balik, mesti latar belakang keluarga. Tolonglah ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, tolong hentikan circle. Circle ni bulatan. Ramai mana ibu bapa hari ni dia didik anak dia dengan pukul contoh. Mak dulu masa kecil macam ni lah mak kena.
Mak jadi macam ni, jadi orang ni, macam ni lah. Kau ni baru mak pukul sikit. Mak dulu lagi teruk. Dia ulang. Dia nak anak dia tu dapat yang sama. Agak-agak anak ni bila besar esok pukul balik tak anak. Dia akan pukul balik dan dia ikut skrip yang sama. Bila nak berhenti, kita yang kena hentikan circle tu. Bulatan tu. Roda tu, berpusing tu. Kita yang kena hentikan. Kalau tak esok kita akan tengok anak kita pukul cucu dia. Dan dia guna skill yang sama. Masa tu kita dah jadi nenek. Kita pun tegur anak kan. Kau janganlah kasar benar dengan cucu mak tu. Hati dia nak bertempik cakap apa? Mak buat benda yang sama dulu. Dan mak cakap benda yang sama. Tapi anak ni tak boleh cakap. Sebab mak kan. Nanti mak kecil hati. Tapi hati dia memberontak. Jadi sebab itu kan. Kita kena berhenti, kena stop. Pengalaman saya, kalau kes dera suami pada isteri pun, sebab dia dibesarkan dengan penderaan. Jadi dia masa dera isteri, dera anak, dia tak sedar. Dia pukul, dia sepak terajang. Itu yang ramai isteri boleh bertahan, sebab dia kata dia tahu latar belakang suami dia, latar belakang isteri. Yang saya nak cerita kisah isteri yang makin hamun tadi tu, macam mana boleh, bukan selesai lah, tapi ada perubahan. Saya tanya suami yang mengadu, "Encik, saya minta maaf. Saya nak tanya encik juga, memang isteri yang bermasalah ni. Encik main mengadu hal isteri. Solat encik macam mana?" Lepas tu, Ustazah, saya ngakulah saya solat tak sempurna. Kedua, saya ngakulah kalau solat pun memang lambat dah. Susahlah nak dia awak tu. Masjid encik pergi tak? Masjid jauh lagi lah. Saya nak pergi, Ustazah. Sibuk, Ustazah, tak sempat. Saya kata, saya akan panggil isteri encik. Tapi saya minta encik buat perubahan satu je, bab solat. Jangan tinggal lagi solat, cuba di awal waktu, dan kalau mampu pergilah surau walaupun satu waktu saja dalam sehari. Pergilah masjid ataupun surau dekat KL rumah Ustazah. Yang tu je saya minta kerjasama encik. Saya akan panggil isteri. Memang akhirnya saya jumpa isteri tu. Tapi kali pertama je saya jumpa, kali kedua suami tu bagi tahu, Ustazah tak payah dah panggil. Alhamdulillah isteri dah berubah lah. Saya tanya siapa yang berubah? Betul lah, saya yang berubah. Kan? Saya yang berubah. Sebenarnya saya sebenarnya memang bagi faham, encik, bila encik mula taat kepada Allah, Allah akan beri ketaatan seorang isteri kepada encik. Bila encik tundukkan diri kepada Allah, Allah akan tundukkan hati isteri, Allah akan tundukkan hati anak-anak. Bila encik jaga komunikasi dengan Allah, Allah akan jaga komunikasi isteri dengan anak-anak, dengan isteri. Subhanallah. Bila encik mula hormat kepada Allah, sebelum ni semayang tak semayang tu tak kira hormat tu. Kira tak hormat lah tu. Walaupun ada ketikanya semayang, sebab tak penuh, tak sempurna, encik mula hormat pada Allah. Encik sekarang dapat kehormatan, dihormati oleh isteri. Isteri bila timbul hormat, bila timbul taat, dia sangat jaga lidah dia. Dah banyak perubahan dia kata. Lepas tu saya kata, "Cik, kalau ada apa-apa lagi encik datang, encik boleh telefon ke apa." Lepas daripada tu, dia tak ada telefon, tak ada hubungi. Saya harap mudah-mudahan perubahan tu berkekalan. Selagi mana suami ni kekal berubah, jaga solat, selagi itu Allah akan jaga perubahan yang baik tu. Sama juga isteri mengadu pasal anak, ibu bapa mengadu, semua balik-balik tentang solat. Subhanallah.